Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa ba'd. Para penonton, pendengar yang dikasihi sekalian, semoga saya dan kita semua diampunkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang ke rancangan Tashih Mafahim. Pembetulan kepada beberapa fahaman salah yang tersebar di kalangan masyarakat. Kita sampai dalam episod yang ke-17 di bawah tajuk bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah ketika Nabi masih hidup, dan apa reaksi Rasulullah kepada bid'ah-bid'ah hasanah yang dibuat oleh sahabat tersebut. Tuan-tuan, mudah saja saya nak sebutkan 5 contoh bid'ah yang dibuat oleh sahabat, maksudnya yang Nabi tak buat ketika Nabi masih hidup. Nombor 1, Sayyidina Bilal semayang sunat 2 rakaat tiap-tiap kali lepas wuduk ataupun bersuci. Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila Nabi dengar bunyi tapak kaki ataupun bunyi selipar Sayyidina Bilal dalam syurga, Nabi balik dan bertanya, "Wahai Bilal, apa amalan yang kamu buat sehingga aku mendengar derupan selipar kamu dalam syurga?" Maka Bilal pun jawab bahawa dia buat satu ibadat yang tidak pernah diajar oleh Rasulullah, dan dia tak pernah tanya pun Nabi boleh ke tidak ibadat tersebut. Maksudnya dalam kerangka pemikiran sahabat tahu ibadat mana yang boleh untuk tambah dan ibadat mana yang tak boleh tambah. Ibadat yang tak boleh tambah seperti ibadah mahdah, contoh waktu semayang. Sehari ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, boleh tak tambah jadi 6? Tak boleh. Sahabat tahu dan tak pernah sahabat buat. Dan sahabat tahu apa perkara sunat yang boleh tambah, apa perkara sunat yang tak boleh tambah. Sebab itu, bila berlaku apa-apa penambahan ataupun apa-apa bid'ah hasanah yang dilakukan oleh masyarakat, ia perlu dirujuk kepada pandangan para ulama terlebih dahulu. Dan itulah yang berlaku di tempat kita. Baca Yasin, kita talqin, kita tahlil dan lain-lain. Kesemua sebahagian daripada bid'ah-bid'ah itu setelah dirujuk kepada para ulama, ulama tengok perkara ni menyalahi prinsip Islam dan kaedah syarak tak? Okey, tak menyalahi. Benda yang dibuat tu tak menyalahi prinsip Islam dan kaedah syarak, maka ia diterima. Nah, jangan satu benda kita berasa dia bid'ah, haram, keji, terkutuk apa semua, kemudian kita hina, kita nerakakan orang yang buat benda yang kita anggap bid'ah sesat itu. Sedangkan mereka tidak melanggari prinsip Islam dan kaedah syarak. Bilal buat sembahyang sunat 2 rakaat. Nabi tak nak ajak lepas berwuduk. Kata Imam Ibn Hajar, antara pensyarah terbaik kepada Sahih Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata, wa yustafadu minhu, kita dapat faham daripada apa yang Bilal buat itu, yang sunat Nabi tak ajak tadi ni, kita dapat faham harus berijtihad. Harus berijtihad ni lah orang awam tak boleh buat sendiri. Dia kena wajib rujuk ulama. Supaya dia tak tambah pada perkara yang memang haram lah, memang tak boleh tambah, yang memang jadi bid'ah syiah, bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Maka harus berijtihad daripada perbuatan Bilal tadi pada mengkhususkan ibadat tertentu pada waktu tertentu. Kata Imam Ibn Hajar, sebab Bilal buat apa yang kita dengar itu dengan istimbat daripada Sayyidina Bilal. Dia yang istimbat. Dia tak tanya Rasulullah dulu sebelum dia buat.
Fasawwabahu Nabi SAW. Kata Imam Ibn Hajar, Nabi mengiyakan perbuatan Bilal itu, ataupun zaman hari ini, ataupun kita sebut bid'ah hasanah tersebut. Nabi mengiyakan. Satu. Dua. Dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan tengok, hak ni sahabat tambah dalam ibadat yang Nabi iyakan, iaitu ada satu orang sahabat, waktu Nabi hantar dia bersama dengan beberapa orang lain sahabat untuk menjadi syariah. Bila sahabat ni jadi imam, tiap-tiap kali baca Fatihah, surah, kemudian dia akan baca Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua, dia baca Fatihah, baca surah, baca Qul huwallahu ahad. Semayang maghrib pun macam tu juga. Fatihah, surah, Qul huwallah. Rakaat kedua Fatihah, surah, Qul huwallah. Balik ke Madinah, sahabat-sahabat lain tak puas hati, mereka risau sebab benda ni Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah buat. Lalu mereka pun tanya Nabi masalah tersebut. Ya Rasulullah, dia ni buat benda baru. Bolehkah dia buat benda baru tersebut? Sebelum dia tanya Nabi, sahabat ni tambah ibadat baru tersebut. Nabi kata, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalik. Cuba pergi tanya dia, kenapa dia buat macam tu? Sahabat yang jadi imam hak duk pergi tambah qul huwallahu ahad tiap-tiap kali rakaat ni, dia kata li annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'aha. Sebab dalam surah itu ada menyebutkan tentang sifat Allah Ahad, As-Samad, Allah yang Maha, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Nombor 3, contoh bid'ah yang sahabat buat waktu Nabi masih hidup dan diperakui oleh Rasulullah, ialah seorang sahabat nama Rifa'ah ibn Rafi' radhiyallahu anhu, dia menambah lafaz Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kan lepas rukuk kita sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Sahabat ni tambah apa tahu? Dia tambah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Dia tambah. Habis semayang, Nabi tanya. Kisah ni riwayat Imam Bukhari. Hadis dia sahih. Yang buat tu sahabat sendiri bid'ah tadi, dan Nabi mengiyakan perkara tersebut. Nabi tanya, siapa tambah tadi? Siapa yang baca doa tambahan? Semua diam. Dan akhirnya sahabat ni jawab, saya yang tambah. Nabi pun kata, aku melihat sekian puluhan para malaikat berebut-rebut untuk menulis pahala bacaan kamu sebentar tadi. Imam Ibn Hajar sekali lagi komen. Sebab hadis ni disebut dalam Sahih Bukhari. Imam Ibn Hajar penghurai, dia mensyarahkan Sahih Bukhari. Dia kata, kita dapat faham daripada peristiwa itu, harus untuk menambahkan zikir di dalam sembahyang yang tidak warid daripada Rasulullah SAW, sekiranya tidak bertentangan dengan zikir yang datang daripada Nabi SAW. Boleh tambah. Sebab sahabat ni tambah, Nabi puji lagi. Tapi macam kita sebut, saya sendiri, kita semua tak boleh berani sendiri-sendiri tambah tanpa merujuk kepada alim ulama yang tahu dia punya penggan dia. Ulama yang tahu yang ni menyalahi prinsip Islam dan kaedah syarak ataupun tidak. Okey. Nombor 4, hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Abi Syaibah. Ada 3 orang sahabat tambah lafaz talbiyah yang Nabi ajak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang tu yang Nabi ajak. Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud,
Tiga-tiga ni fuqaha us-sahabah. Tuan-tuan, tiga-tiga ni ulama dan fuqaha, mufti di kalangan sahabat. Tiga-tiga orang ni. Tiga-tiga tambah lafaz talbiyah itu. Apa sebahagian mereka tambah? Labbaik labbaik wa sa'daik wal khairu biyadaik labbaik wal raghba'u ilaik wal amal. Mereka menambah perkataan itu. Maksudnya daripada peristiwa ini menunjukkan keharusan menambah lafaz zikir meskipun lafaz tersebut tidak warid. Kemudian nombor dua, kita nak kena faham tuan-tuan, sekiranya semua perkara yang Nabi tak buat adalah bid'ah yang dilarang, seperti mana yang difahami oleh sekumpulan mudayyiqun, mutasyaddidun pada hari ini, semua yang Nabi tak buat adalah bid'ah. Kalau macam tu punya faham, sudah pasti para sahabat tidak akan menambah-nambah lafaz talbiyah yang Nabi SAW tidak pernah mengucapkannya. Mereka takkan berani tambah. Itu yang keempat. Yang terakhir ialah seorang sahabat yang mungkin tuan-tuan tak pernah dengar nama sahabat itu, adalah Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu. Tuan-tuan boleh dengar ceramah kisah sahabat itu lebih kurang setengah jam. Sahabat ni dia buat apa? Dia kena dihukum bunuh, sahabat ini. Sebelum dihukum bunuh, cerita ni dalam Sahih Bukhari. Sahabat ini melakukan solat sunat 2 rakaat sebelum dihukum mati. Solat sunat apa? Solat sunat apakah yang dilakukan oleh sahabat itu? Kata Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ni ulama di kalangan sahabat. Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya Khubayb orang pertama mengerjakan solat sunat 2 rakaat sebelum dibunuh, dan ia tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ibadat mahdhah tak boleh ditambah. Dan ada ibadat yang sebahagian kecilnya boleh dilakukan penambahan dalam ibadat tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh para sahabat dan contoh yang begitu banyak. Jangan mudah membid'ahkan orang, jangan mudah mensyirikkan orang, jangan mudah menyesatkan orang. Paling penting, hormat dan ra'i pendapat yang khilaf dengan pendapat kita, yang bertentangan dengan pendapat kita, selama mana pendapat pihak yang kedua itu masih lagi tidak melanggari prinsip Islam dan kaedah-kaedah syarak. Setentunya pendapat-pendapat yang diamalkan itu dibimbing oleh para ulama kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.